Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Dan pastinya pagi ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim dan juga rakan tugas Fitri Yahya. Dan kita sebenarnya menantikan yang manis untuk bermulanya Ramadan, tetamu agung yang muncul dalam hidup kita sebelum membawa keberkahan, membawa kealiman dan juga pengetahuan yang baik, kehidupan yang baik. Dan kalaulah seluruh bulan ini adalah satu kehidupan yang penuh dengan racun, maka Ramadanlah penawarnya untuk kita nantikan sekian lama. InsyaAllah berbaki beberapa hari sahaja lagi kita akan meraihkan bulan Ramadan dan pastinya inilah yang dinanti-nantikan umat Islam. Dan hari ini, hari Isnin, 20 Mac 2023 dan pastinya juga hari ini merupakan hari pertama persekolahan untuk anak-anak kita selain daripada 4 buah negeri yang bermula sejak semalam. Ya, kita harapkan semoga anak-anak ni bila dah masuk ke umur yang baru ataupun ke darjah yang baru, tatanan yang baru, pastinya memerlukan kepada pengorbanan ibu bapa yang perlu menjadikan yang terbaiklah. Dari segi kewangannya macam mana, mungkin perbezaan usia anak-anak, mungkin ada yang lebih matang, yang dah bersunat, macam-macam lah ya. Jadi kena tempuhlah sebab kalau ikutkan hidup ni memang sangat laju. Berjam ceria mungkin kita tengok anak dah besar dan sebagainya. Kena banyak berkorban. Paling penting kena banyak bersabar dan tambahkan ilmu. InsyaAllah. Dan pastinya hari ini juga sepanjang 1 jam kita bakal isi dengan pelbagai pengisian yang menarik. Dan yang pertamanya ini sebagai inspirasi pagi untuk semua. Kalau anda yang sukakan dendangan lagu-lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, pasti anda kenal individu ini yang turut meminati beliau dan sentiasa menyanyikan lagu-lagu dendangan Tok T. Ya, dan kita ketahui bahawa lagu-lagu Datuk Siti Nurhaliza memang diminati ramai. Tak kisahlah yang Cina ke Melayu ke, segenap etnik dan bangsa boleh menyanyikannya. Terutama lagu-lagu yang muncul di era 90-an lah ya. Kalau sebut tentang Cindai ke memang dah popular, banyak terjemahan juga dalam bahasa yang lain. Ada Takmil diterjemahkan, mungkin ada Ipan dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan membawakan seorang individu. Kita nak tanya nantilah macam mana dia boleh hafal ataupun terbit minat untuk menjiwai sehingga mampu untuk memukau terutama di laman sosial berkumandang suara merdunya. Cukup tular nama Roshini Balachandran ini. Hari ini kami bawakan istimewa di MHI pagi ini. Tak nak bercerita panjang lagi, apa kata kita dengarkan dendangan daripada Roshini Balachandran. Silakan. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertawa? Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, kerana ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawapan. Janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, mengapa mereka selalu tertawa? Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti,
Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getarannya sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama, tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tak ingin berganti, tak ingin berpaling. Jiwaku sering jawabnya. Okey, itu dia persembahan Roshini. Silakan Roshini. Sedap Ya. suara itu, suara pagi ya, Fat? Itu dia secara langsung dibawakan untuk anda di MHI dan Khabar. individu pertama muncul di minggu inilah Ya. MHI. Okey, sebenarnya Roshini itulah umurnya berapa? Umur saya 26. Oh, saya ingatkan itulah, inginkan pelajar lepasan SPM. Okey, anda tular di laman TikTok dan pastinya ramai yang ingin tahu bagaimana bermulanya minat untuk nyanyi lagu-lagu Melayu ni. Oh, saya mula Okey, dapat gunakan mikrofon? Okey. saya mula nyanyi lagu Datuk Siti. First masa saya umur 9. Oh, dah lama. Okey. Mungkin kejuruteraan Melayu ke macam mana yang menyebabkan mudah nyanyi lagu Melayu? Saya banyak kawan Melayu. Saya memang banyak kawan Melayu dari sekolah sampai sekarang. Tapi yang suruh saya start nyanyi lagu Datuk Siti adalah ayah saya. Okey. Dia cakap, start lah, nyanyilah lagu Cindai, he said. So saya pun macam, okay. I started with lagu Cindai. Okay. First lagu Melayu yang saya mula nyanyi adalah lagu Cindai. Sebab kalau ikut lagu Cina ni lirik dia macam berat kan. Ada umur 9 tahun macam mana. Pada peringkat awal mungkin tak fahamlah ya apa yang dinyanyikan atau macam mana. Mula sekali. Sebab lagu tu kan tentang pantun yang kiasan-kiasan kan. Bagi anak kecil senang nak faham macam itu. Ayah saya, he's a singer, dia penyanyi juga. Dengan pakcik saya juga. So masa saya nyanyi, dia both of them mengajar macam mana nak nyanyi, macam mana nak. Pakcik saya Datuk V Sarangapani. Oh, V okey. Sarangapani. Okey, baik. Apabila lagu ataupun setelah memuat naik lagu yang dendangan anda di laman sosial kan, kita melihat banyak sangat respon-respon positif. Daripada situ, Roshini dikenali. Adakah ia titik permulaan untuk anda, orang kata, membuka jalan lah untuk jadi penyanyi? Tak faham lagi sekali. Okey, macam mana? Adakah sebenarnya bila dah popular dekat laman sosial, itu buka peluang untuk awak sekarang menjadi penyanyi? Yes, memang dia buka peluang untuk saya jadi penyanyi. Tapi at the same time, sebelum ni saya memang menyanyi. Okey. Sebelum post lagu Datuk Siti ni, saya pernah masuk big stage, second prize and everything. So lepas tu decided untuk buat lagu Kalau ke Melayu. pertandingan banyak lagu-lagu Melayu ke Inggeris ke Tamil ke macam Pertandingan Melayu pun saya pernah masuk, pertandingan Indian pun saya pernah masuk. lagu Tamil ke lagu Tamil. Tamil. Lagu Tamil. Apa lagu Tamil yang awak paling minat? Lagu Who's the Hero? Okey, ataupun lagu yang Datuk Siti berduet dengan Rahman Munbewa. Munbewa. Sikit lagu tu tak? Boleh? Munbewa innan bewa unewa uirewa munbewa innan bewa pupuwai pupuwa na 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 kete ninne nane naniya நெஞ்சம் சொன்னதே முன்பேவா என் அன்பேவா உனேவா உயிரேவா. Rina kami dengar sebab merdu memukau. Nak sambung ke Rina? Tak mampu lah pula. Okey, itu dia Suara lagu. pagi lagi. Dia maksudnya
Memang Pak Cik kan seorang penyanyi. Dia bagi kelas formal ke macam mana untuk menyanyi dengan tepat, boleh dengan muzik dengan baik ke macam mana? Bukan kelas formal sangat, tapi setiap kali kalau saya nak nyanyi, dia akan datang, dia akan mengajar dan balik. Itu je. Dia it's not a formal class. Tapi difahamkan juga nyanyian anda, lagu-lagu Datuk Siti ini juga mendapat komen daripada beliau sendiri. Yes, betul. Bagaimana perasaan bila dikomen sendiri oleh Datuk Siti? Dari kecil memang saya nak jumpa Datuk Siti. It's like a dream. Tapi hari itu pun saya tak sempat nak jumpa sebab saya rushing. So saya dapatkan video daripada orang kawan saya. She said it's a very good thing that saya buat saya nyanyi lagu Melayu and everything. Saya menangis. Saya menangis sampai saya tengah drive nak pergi tempat lain tu saya nangis. So macam alah tak dapat nak jumpa. Selain daripada lagu Cinda, cerita biasa, lagu apa yang sedang ada kaji lagu Siti untuk nyanyikan? Balkis. Balkis. Oh, semua lagu susah yang ambil Tengok kemampuan dia memang hebat. Nada tinggi, kemudian perlukan stamina vokal kan? Betul. Okey, jadi lagu-lagu saya syorkan awak sesuai lagu ni, Sulam 9. Pernah dengar tak lagu tu? Pernah, tapi saya tak pernah study. Tak study lagi? Pernah dengar. Itu mesti dendangan ataupun hasil karya awak Kan tu lagu-lagu lama juga. Macam mana lagu tu nyanyi sikit? Itulah nak nyanyi so tak sedap. Okey. Jadi akan menguasai tarian sekali ke? Saya tengok awak tadi lagu Laksamana Raja di Laut pun awak nyanyi juga. Tari Tualang 3 pun nyanyi juga. Okey, sebab lagu Tamil dengan Melayu ni ada tak perbezaan dari segi lenggut dia? Alunan tu macam air-air tu? Dia senang untuk saya nyanyi sebab dia similarity dia banyak. Lagu Tamil dengan lagu Melayu yang Datuk Siti ke apa-apa yang tradisional. Similarity dia, lenggut dia tu senang for me to buat sebab lagu Tamil pun macam tu. Okey. Sebab tu saya Tapi kan bila Roshini dah popular ni kan, ada tak simpan impian nak ada lagu Melayu sendiri? Ada. Tengah buat sekarang. Wow. Dan saya pernah buat juga lagu Melayu. Tradisional ke balada? Sorry? Ballad ke tradisional? Pop. Lagu pop? Tapi yang saya nak buat ni sekarang lepas ni still under discussion lah. Okey. Nama awak Roshini, boleh tak belanja saya lagu Rosapu? Apa tu? Lagu Rosapu. Ada? Lagu Ada? Ada, tapi lirik tak tahu. Ada bagi lagu susah-susah. Tu lagu tu ni masa kita Okey, nyanyi sikit. Macam mana lagu dia? Rosapu kan? Betul. Hebatlah Petri Ayu ni. Lagu tu ke? Puri Abadam, Puri Abu. Oh, itu semua orang tahu. Tahu, tapi dah tu lagu lama-lama. So lirik semua it's not in my. Okey, baik. Okey. Kami juga ucapkan selamat berjaya kepada Roshini Balachandran. Kita melihat bakat anak gadis yang baru berusia 26 tahun ini pastinya akan terus lebar di pentas industri muzik ini. Ya, sebab juga boleh menjadi jambatan muhibah ya. Dapat eratkan perpaduan melalui dia sebagai ikon lah yang nyanyikan lagu Melayu. Bukan senang kita nak tu. Mungkin juga nanti dapat buat lagu yang ada sulaman Tamil dan tradisional di dalamnya. Banyak orang request dekat komen tu. Buatlah like mix Tamil dengan Melayu. Kami nantikan ya. Okey, sekejap lagi anda jangan ke mana-mana. Kita akan ada satu lagi dendangan istimewa daripada Roshini. Tapi seperti yang kita kabarkan tadilah, hari pertama persekolahan, kita nak lihat reaksi anak-anak kita mulakan hari pertama mereka hari ini. Saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton setia MSI. Tengok pakaian saya hari ini, kemas, berkasut, bertali leher lagi. Jadi apa maksudnya? Semalam telah bermulalah sesi persekolahan bagi kumpulan A yang membabitkan negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Hari ini 24 Mac bermulalah sesi persekolahan bagi kumpulan B pula, iaitu negeri selebihnya untuk sesi akademik 2023 dan 2024. Jadi seawal jam 6.30 pagi, setibanya saya di Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Kota Damansara ini, bermulalah ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi jom kita tengok gelagat anak-anak ke sekolah.
Ini cucu yang ke berapa ni? Yang keempat. Semua cucu Acik, ini cucu yang kelima Acik. Tiap-tiap cucu yang sekolah pertama mesti hantar. Ini kira ada lagi 2. Dia ni happy go lucky, dia relax je. Kalau adik dia harus. Yang pertama kita hantar tu semua seronok nak pergi sekolah. Tambah atuk nenek semua hantar kan. Semangatlah, ada semangat. Selamat banyak ya. Okey. Good boy. Pra. Oh, angkat kat depan. Tinggal alak mata awak tahu. Macam. Jarak antara mereka hanya 2 tahun je lah. Yang sulung 10, yang tengah 8 tahun dan yang kecil prasekolah 6 tahun. Mungkin kalau macam yang sulung tu mungkin beragam pula masalah masa dulu, awal-awal dulu. Tapi kalau bila tengok kakak dia, adik-adik dia ikut, dia contoh lah. Kalau yang sulung tu maknanya dia tak beragam lah apa. Maknanya tak perlu teman lah. Satu sekolah pun boleh tengok kan. Elok. Adik awak perai kan? Hantar dia kat kelas perai dulu tau. Dekat perhimpunan. Hai, sihat semua? Hai. Ada 3 orang anak, 2 dah sekolah. Jadi hari ni hari pertama persekolahan. Jadi kelang kabut terkejar-kejar sikit untuk siapkan anak. Sebab dua-dua serentak. Kena settlekan kakak dulu and then settlekan yang abang pula. Bangun pagi, alhamdulillah, senang lah. Diorang kejut sekali je, dah bangun dah untuk pergi sekolah. Sebab diorang dah biasa kan. Jadi bangun je, mandi-mandi, siap. Cuma agak tak sabar nak pergi sekolah. Kemudahan laluan pejalan kaki amat signifikan dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselesaan dan keselamatan. Menurut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133, lorong pejalan kaki serta kaki lima di sisi jalan termasuk dalam kategori siar kaki bagi kegunaan individu. Antara kemudahan atau fasiliti yang seringkali digunakan ialah lintasan belang, lintasan lampu isyarat, jejantas serta lorong pejalan kaki. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu yang meletakkan motosikal di laluan berbumbung pejalan kaki di sekitar ibu kota. Perbuatan tidak bermoral ini mengakibatkan kesukaran orang awam, pelancong serta orang kelainan upaya untuk menggunakan laluan tersebut. Seakan sudah menjadi perkara biasa, tinjauan kru Malaysia hari ini mendapati situasi yang sama turut berlaku di beberapa lokasi di Petaling Jaya, Selangor. Tanpa rasa bersalah, beberapa motosikal diparkir di tempat tidak sepatutnya sehingga menghalang laluan pejalan kaki. Malah ada juga segelintir pemilik kenderaan serta pacuan 4 roda yang mengambil jalan mudah dengan melakukan kesalahan yang sama. Kejadian seperti ini kerap kali berlaku berkemungkinan kerana kurangnya tempat khas untuk meletakkan kenderaan atau mereka beranggapan kemudahan pejalan kaki tidak selalu digunakan. Bukan itu sahaja, ada peniaga serta pengusaha gerai makan yang menjadikan laluan ini sebagai lokasi untuk berjual beli. Lebih teruk, meja makan dan kerusi turut siap diletak di kaki lima bagi memenuhi keperluan pelanggan. Persoalannya, adakah pemilik restoran sudah diberi kebenaran untuk menyewa tapak oleh pihak tertentu? Dan adakah wajar ruang ini digunakan untuk kepentingan mereka sehingga menafikan hak pejalan kaki?
Tinjauan turut mendapati sebahagian laluan pejalan kaki tidak diselenggara dengan baik. Angkara akar kayu yang timbul dan semakin membesar, beberapa permukaan bongkar batu ternaik dan menjadi rosak. Tampak remeh, namun kerosakan itu boleh mendatangkan kecederaan pada kaki, terutama pada waktu malam. Sampah sarap yang terbiar dan tidak dikutip juga menyebabkan kawasan pejalan kaki kelihatan jijik dan kotor. Bau busuk yang terhasil daripada longgokan sampah bukan saja mencacatkan pemandangan, malah mengundang rasa tidak selesa kepada pengguna. Selain itu, pejalan kaki yang menggunakan perkhidmatan awam turut terdedah kepada bahaya kerana kemudahan laluan yang tidak dirancang dengan baik. Ada antara mereka yang rela mengambil risiko dan berjalan kaki di bahu jalan yang sempit serta terlalu hampir dengan kesesakan lalu lintas. Malah ada juga segelintir penunggang motosikal yang mengambil kesempatan untuk menggunakan laluan pejalan kaki sebagai jalan pintas untuk menjimatkan masa. Tindakan yang sewajarnya perlu diambil oleh pihak bertanggungjawab supaya isu seperti ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jangan ambil mudah soal keselamatan diri kerana sedikit kecuaian boleh mengorban nyawa. Okey. Kalau kita nak wujudkan satu situasi yang mudah untuk jalan kaki, memang kita nak jalan kaki untuk sihat, tapi dengan cabaran yang berlaku, situasi yang ada ini, mungkin menyukarkan hasrat kita itu. Situasi ini sebenarnya memang sudah tersedia tatapan mata kita. Ada kemudahan ataupun fasiliti laluan pejalan kaki ini yang digunakan untuk tujuan lain. Seperti yang anda saksikan laporan sebentar tadi yang disediakan oleh wartawan kami, Afiq. Kita nak lihat tentang kemudahan pejalan kaki ini. Apakah solusi kepada situasi ini? Jadi untuk itu, kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu TS Dr. Rizati Hamidun, Pegawai Penyelidik Unit Kecerdasan Data dan Pendedahan Trafik DTE, Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih Dr. bersama kita pagi ini. Terima kasih Fatih dan Kak Rina. Baik, sebelum kita mulakan tadi dah beri gambaran yang jelas ya. Namun sebagai untuk membangkitkan keinginan penonton untuk mengetahui, mungkin Doktor dapat kongsikanlah bagaimana dengan statistik. Mungkin itu lebih memujakan untuk orang tahu mungkin pelbagai kemalangan yang berlaku melibatkan jalan kaki ini. Okey. Kalau kita rujuk statistik yang telah dilakukan oleh PDRM, pejalan kaki ini merupakan golongan tertinggi maut. Okey, selepas kereta, selepas motor dan juga kereta. Okey, kita tengok trend ini setiap tahun memang sama saja. Okey, yang pertama itu golongan yang tertinggi maut adalah motosikal. Okey, dalam lingkungan 60 hingga 70%. Yang kedua adalah kereta, 15 hingga 25%. Dan ketiga tertinggi adalah pejalan kaki itu sendiri, 6 hingga 8%. Kalau kita tengok daripada tahun 2005, kita nampak ada penurunan statistik ini. Okey, daripada 600 setiap tahun, dia menurun sehingga 266 pada tahun 2021. Tetapi bila kita jumlahkan kematian pejalan kaki ini, kita tengok sebenarnya telah ada lebih 8,000 pejalan kaki yang telah maut di jalan raya daripada tahun 2005 sehingga 2021 itu tadi. Okey, kita nak menyentuh tentang kemudahan pejalan kaki ini. Kita tahu ia memberi manfaat kepada mereka kategori pejalan kaki, tapi nak tahu sebenarnya siapa yang boleh dikategorikan sebagai pejalan kaki ini, Doktor? Baik. Okey, so kalau kita tengok pejalan kaki ini adalah mereka yang menapak ataupun yang bergerak menggunakan kaki ataupun person travel by foot. Okey, ini termasuklah mereka yang berjalan ataupun berjoging ataupun mereka yang menggunakan tongkat untuk berjalan, menggunakan wheelchair ataupun mereka yang menggunakan skateboard ataupun roller skate. Okey, termasuk juga mereka yang menyorong basikal itu sendiri ataupun mereka yang turun daripada kenderaan. Contohnya kalau mereka naik bas dan mereka turun di hentian bas, itu pun sudah dikira berjalan kaki. Termasuk juga mereka yang menaiki kereta dan bila mereka meletakkan kenderaan atau parking dan keluar daripada kenderaan mereka itu, dia pun dah kira berjalan kaki. Jadi setiap perolehan mod itu, kita semua sebenarnya berpotensi untuk menjadi pejalan kaki. Setiap daripada kita boleh dikategorikan sebagai pejalan kaki. Jadi dalam konteks MIROS melihat macam mana dari segi kemudahan yang wujud ini ataupun memang tidak mesra berjalan kaki ataupun
ruang apa yang perlu diperbaiki. Okey. Kalau kita tengok kemudahan pejalan kaki itu kalau di kawasan bandar sebenarnya telah banyak tersedia namun ada juga faktor salah guna tadi seperti yang ditunjukkan dalam video tadi salah guna daripada kereta ataupun motor yang selalu meletakkan kenderaan mereka di laluan pejalan kaki ataupun di lintasan. Jadi menyebabkan laluan itu terhalang oleh kenderaan itu tadi. Ada juga motor ni yang memang suka guna laluan tu. Mereka ride di atas laluan itu sendiri. Nak mudah, nak cepat. Ya, betul. So itu di bandar. Okey, kalau di lintasan pejalan kaki yang berlampu isyarat kita banyak tengok isu berkenaan dengan running red light, okey, ataupun ketidakpatuhan kepada lampu isyarat itu. Tidak kiralah kenderaan ataupun pejalan kaki itu sendiri. Kadang-kala isu ini disebabkan oleh reka bentuk signal setting itu, okey, yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu lama, lebih daripada 2 minit contohnya. Jadi mereka memilih untuk tidak patuh pada lampu isyarat. Okey, itu di persimpangan, okey, berlampu isyarat. Tapi kalau di sekolah kan kebanyakan kemudahan pejalan kaki ini sebenarnya kesanannya terganggu disebabkan oleh faktor persekitaran. Kereta yang dibawa di hadapan sekolah selalunya laju. Okey, keadaan sekitaran itu sesak di mana okey, sewaktu kanak-kanak ini keluar atau pulang daripada sekolah, kita tengok banyak kenderaan yang diparkir sekeliling jalan, okey, dengan ibu bapa yang menunggu, okey, jadi menyebabkan kanak-kanak yang hendak melintas ini tadi tidak dapat dilihat oleh kenderaan. Jadi di sinilah berlakunya risiko kemalangan itu. Okey, kalau di luar bandar, okey, kemudahan pejalan kaki itu sebenarnya masih banyak tiada di kebanyakan tempat. Kalau doktor sendiri lihat kan, ini juga mungkin boleh kita lihat sebagai salah satu daripada sikap ataupun mentaliti masyarakat kita sendiri. Ya, ada betul. laluan berjalan kaki, bak kata doktor tadi, kerana terlalu menunggu lama di lampu isyarat tersebut, mereka mengambil jalan mudah untuk terus melintas jauh daripada laluan yang disediakan. Bagaimana melihatkan pada sikap pengguna ataupun pejalan kaki ini? Okey, kalau kita tengok sikap pengguna tu dia terbagi dua lah. Okey, satu pejalan kaki itu sendiri. Okey, kadang-kadang faktor hujan ataupun negara kita ini memang panas kan. Jadi bila kita perlu menunggu kita punya right of way untuk melintas itu, kita mungkin tidak sabar. Okey. So jadi dia akan melintas melulu saja. Okey. So kebanyakan daripada research yang kami lakukan itu lelaki lebih cenderunglah untuk melakukan violation di lintasan berlampu isyarat itu tadi. Okey, kalau kereta pula tadi dia memang lebih suka running red light di situ. Okey. So itu meningkatkan risikolah pelanggaran antara pejalan kaki dengan kenderaan. Jadi faktor-faktor yang menambahkan lagi insiden ini macam mana yang menyumbang kepada kemalangan dan juga risiko kematian? Okey, kalau kita tengok faktor menyumbang kepada kemalangan ini, okey, dia melibatkan beberapa faktor. Okey, yang pertamanya kita tengok dari segi isu kecederaan dan kematian tadi, risikonya. Kalau daripada sudut sains, kita tengok risiko kecederaan dan kematian itu adalah bergantung kepada impak pelanggaran. Okey, impak pelanggaran itu sebenarnya bergantung pada jasad yang bergerak dengan hal laju tertentu. Okey, so jasad yang bergerak ini kalau dia lebih tinggi, okey, lebih berat, maka impak kecederaan itu lebih tinggi. Okey, begitu juga dengan vehicle punya velocity, dia punya kelajuan. Kalau kelajuan itu lebih tinggi, maka kecederaan itu lebih tinggi. Even kalau kita bawa kenderaan itu 30 km per jam, okey, tetap ada risiko kematian sebanyak 10%. Okey, so jika kelajuan itu ditambah 40 km per jam, risiko kematian telah meningkat sebanyak 40%. Dan kalau kita tingkatkan lagi risiko kelajuan ini 50 km per jam, risiko kematian itu adalah 90%. Jadi pentingnya di sesuatu lokasi atau jalan itu kita letakkan had limit.
limit kelajuan supaya kita dapat melindungi, contohnya di kawasan sekolah limit kelajuan itu adalah 30. Okey, jadi kita dapat melindungi kanak-kanak ini yang hendak melintas di pekarangan sekolah itu tadi. Yalah, kalau ada mungkin pegawai yang bertugas mungkin mudahlah ya, tapi kalau terbiar mungkin sesi petang ke, kita bimbang itu berlaku. Ya, betul. Baik, Dr. melihat macam mana dalam prospek yang lebih besar ya, tentang ekosistem yang perlu wujud ya. Kadang-kadang dah ada fasiliti tapi enforcementnya tidak ada, ataupun dah ada kawasan yang boleh workable tetapi ada kekurangannya. Dia memerlukan pada semua segi untuk kita perbaiki untuk mewujud ekosistem yang selamat dan praktikal. Ya, betul. Sebenarnya kalau dalam Keselamatan Jalan Raya ini kita memerlukan kerjasama dan sokongan semua pihak, okey, daripada road authority sendiri, daripada pengguna itu sendiri, ibu bapa itu juga memainkan peranan, okey. Dia perlu memberi pendedahan tentang keselamatan jalan raya itu kepada anak-anak mereka, okey. Jangan berlari, jangan bermain di jalan raya, okey, kerana risiko itu tinggi. Contohnya di sekolah tadi, perlunya ada bantuan daripada traffic warden, okey. Sebabnya bila traffic warden ada, dia akan membantu kanak-kanak ini untuk melintas. Bila traffic warden ni tiada, kanak-kanak ini dengan sifat yang suka bermain, mereka memang suka melintas di mana saja dan pada bila masa saja. Okey, jadi itu meningkatkan risiko pelanggaran, okey. Bagaimana pula doktor melihatkan isu-isu yang timbul akibat daripada kemudahan pejalan kaki ini? Kita melihat bahawa kalau tadi dikongsikan dalam laporan tentang laluan pejalan kaki yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Sejauh mana adanya mungkin penguatkuasaan ataupun undang-undang yang boleh mengeluarkan saman dan sebagainya kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut? Okey, so berkenaan dengan peraturan ini, dia bergantung kepada road owner itu sendiri. Okey, sekiranya jalan itu dimiliki oleh PBT, jadi kuasa bagi mengeluarkan itu adalah bergantung pada mereka. Okey, jadi kalau katakan salah guna tu tadi, menggunakan pejalan motor atau kenderaan lain memakir di kawasan laluan itu, jadi mereka boleh dikenakan saman. Okey, tetapi hal ini mungkin samannya terlalu kecil, jadi benda itu memang kerap berlaku. Okey, itu yang kita lihat sekarang ni. Kalau contohnya kita letakkan papan tanda untuk mereka wajib menggunakan pedestrian bridge, okey. So dalam jarak 100 meter sekiranya mereka tidak menggunakan pedestrian bridge, mereka boleh disaman macam tu, ya. Okey, baik. Jadi itulah dia memerlukan banyak kajian ataupun sebarang elemen akademik yang sedang dibuat oleh pihak MIRAS untuk memastikan ada peningkatan. Tadi disebutkan pengurangan dari segi jumlah kematian, ya. Ya, betul. Jadi untuk masa depan, apa ruang yang kita ada untuk berbincang dan juga berbagi? Sekarang ni memang kita sudah ada road safety education yang telah diterapkan di sekolah, okey. Dan road safety education telah lama sejak 2007 lagi, dan telah dikembangkan meliputi kanak-kanak yang prasekolah, okey. So education itu penting, dan orang sekeliling itu penting. Ibu bapa juga penting untuk memainkan peranan bagi mendidik anak-anak bila berada di jalan raya, okey. Cikgu juga itu penting supaya dia sentiasa mengingatkan bahawa di jalan raya itu adalah tempat yang bahaya, okey, bukan untuk kanak-kanak saja, bagi semua orang, macam tu. Okey, akhir sekali daripada apa yang kita bincangkan ini, agaknya mungkin doktor boleh buat sedikit rumusan dan nasihat kepada pengguna pejalan kaki. Okey, sebenarnya pejalan kaki ini memang kemudahan pejalan kaki ini memang penting untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki itu sendiri. Namun faktor seperti sikap, okey, sikap pemandu, sikap pejalan kaki yang perlu ikut atau patuh pada peraturan, okey, untuk melindungi pejalan kaki ini. Kalau katakan kita memandu, okey, kita perlu lebih bertimbang rasa dengan pejalan kaki ini, dengan memperlahankan kenderaan ataupun berhenti memberi mereka laluan bila melalui lintasan pejalan kaki itu. Kerana pejalan kaki ini adalah golongan yang mudah cedera dan juga mempunyai risiko kematian yang tinggi. Baik.
Sebab kita mengambil iktibar daripada apa yang dipamerkan tadi dan juga mungkin masa untuk kita laksanakan perkasakan undang-undang sebab kita berjalan kaki ini memang perlu bergerak aktif tapi terhalang oleh pelbagai tadi faktor yang ditunjukkan dalam laporan. Terima kasih untuk Teknologis Dr. Rizati Hamidun, Pegawai Pendidik Unit Cerdasan Data dan Pendedahan Trafik DTE, Pusat Pendidikan Kejuruteraan Keselamatan Raya dan Persekitaran, Institut Pendidikan Keselamatan Raya Malaysia MIRAS. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti ada sesuatu yang istimewa nanti anda. Jangan ke mana-mana. Masih dalam Malaysia dan kita nak membawakan kepada anda satu yang penting untuk negara. Ini berkaitan dengan Banci Ekonomi 2023 yang mana bertemakan data pemakin ekonomi negara bermula 1 April sehingga 30 September 2023. Dan saya akan bersama dengan tetamu di studio Datin Sri Rosita Talham, Timbalan Ketua Perangkawan Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih Datin Sri. Terima kasih Fitri. Ya, saya difahamkan kalau ikutkan bukanlah tahun ini diwujudkan Banci Ekonomi ini. Lebih awal disebabkan oleh COVID-19 maka dibawa sampai ke tahun ini. Jadi sebenarnya mungkin kepada penonton yang ingin tahu mungkin dapat dijelaskan tentang bagaimana latar belakang dan juga perlu fahamnya tentang Banci Ekonomi ini. Silakan. Okey. Terima kasih Fitri. Sebenarnya Banci Ekonomi tahun 2023 ya yang mana tahun rujukan Banci adalah pada tahun 2020 ya. Kita sepatutnya adakan pada tahun 2021 ya mengikut standard antarabangsa ia sepatutnya dilaksanakan 5 tahun sekali. Okey. Jadi disebabkan oleh waktu itu adalah kita sedang dilanda oleh COVID-19. Jadi kita terpaksa delay lah sebab itu bukan satu masa yang sesuai ya untuk kita laksanakan Banci Ekonomi. Jadi kita delay sehingga untuk tahun inilah. Okey. Jadi pelaksanaan Banci Ekonomi ini akan berlangsung selama 6 bulan ya yang mana officially ianya telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada 14 Mac yang lepas ya dan operasi akan bermula secara rasmi pada 1 April. Ya jadi kita akan membanci ke semua syarikat-syarikat atau pertubuhan ya di negara kita yang berdaftar dengan SSM ya dan juga ROB lah. Ya, jadi dijangka kita telah rancangkan untuk membuat pembancian kepada 1.2 juta pertubuhan di seluruh negara. 1.2 juta dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan. Okay. Yeah. Jadi kalau Datin Sri dapat kongsikan pada penonton, apakah signifikannya data ini sebagai mungkin refleksi kepada apa yang ingin kita mahu capai, juga sebagai satu perkara yang sangat kritikal untuk negara. Okey. Okey, Banci Ekonomi ini adalah antara banci yang besar ya, yang besar yang dilaksanakan oleh negara ataupun oleh DOSM lah ya. Jadi banci yang terbesar adalah banci penduduk yang mana kita telah laksanakan pada 2020 ya untuk mengira bilangan penduduk dan juga perumahan di negara kita. Jadi untuk Banci Ekonomi ini adalah untuk kita melihat semula ataupun menilai ya RMK 12 yang telah kita susun ya dan juga untuk mendapatkan input-input lah untuk melihat sama ada industri-industri baru ya yang utama yang mana ia akan kita kumpulkan juga dalam daripada Banci Ekonomi lah ya. Tadi dan disebutkan 1.2 juta. Yes. Jadi keterangkumannya melibatkan ia akan melibatkan semua syarikat-syarikat yang berdaftar ya dan juga syarikat-syarikat daripada yang besar ya yang kecil yang sederhana ya dan syarikat mikro lah. Tapi daripada 1.2 juta itu kita pun tahu ya lebih kurang 70% adalah syarikat mikro. Ya jadi syarikat mikro ini perlu juga kita liputilah ya. Jadi itu yang membuatkan dia menjadi bilangannya agak besarlah untuk Banci Ekonomi ini. Jadi pelaksanaannya 100% bersemuka ke ataupun masih lagi hybrid ke macam mana? Okey. Bila melaksanakan banci ya kita ada pelbagai kaedah lah ya ataupun kita panggil mode pembancian ya sama ada dari segi of course yang utamanya adalah secara bersemuka ya tetapi Banci Ekonomi ini pada asalnya adalah secara kita menghantar borang
ya, secara mail, ya, ataupun dan juga menggunakan kaedah email ataupun fax lah. Ya, dan juga kita adakan sistem juga di mana syarikat-syarikat boleh terus menjawab menggunakan sistem yang kita sediakan lah. Ya, dan ke akhir sekali sekiranya sehingga ke hujung-hujung tempoh pembancian, ya, syarikat masih juga tidak menjawab, kita memang perlu pergi bersemuka kepada syarikat-syarikat yang kita liputi lah. Ya, dan perlu kita ada akan capaian KPI tertentu lah ya. Jadi setiap bulan selepas pelaksanaan tu kita akan ada KPI yang kita perlu capai berapa persen, berapa peratus patut responden kita menjawab lah. Ya, jadi sehingga kita tak nak tunggu sehingga ke 30 September. Jadi kita perlu membuat temu janji ataupun bersemuka dengan pihak responden untuk mereka mengisi borang-borang yang telah kita hantar tu. Okey, baik. Tadi disebutkan tentang pertubuhan perniagaan yang bukan berasaskan keuntungan juga mungkin akan dilibatkan bersama. Ya, itu pun pada kali ini memang kita beri tumpuan lah, ya, ini seperti NGOs dan persatuan-persatuan lah, ya, yang mana mereka adalah berdaftar dengan ROB, jadi kita perlu juga liputi syarikat-syarikat tersebut lah. Ya. Jadi macam mana Sri pengalaman yang luas dalam bidang ni untuk memastikan keterlibatan yang aktif pada semua yang ada ini. Sebab kita juga mahukan maklumat ya untuk negara. Jadi mungkin ada yang tadilah disebutkan hujung-hujungnya masih lagi tak reply lagi. Macam mana kita nak agresif untuk ini? Okey, ini adalah satu cabaran lah yang memang dihadapi oleh DOSM, ya, secara umum lah, ya. Setiap kali kita mengadakan banci, sama ada banci, survey ataupun kita membuat kutipan harga, ya, responden-responden ada yang memberi kerjasama yang baik, ya, ada yang agak takut untuk memberi respon bila melibatkan banci ekonomi ini. Ia melibatkan maklumat yang dikumpul daripada laporan keuangan syarikat. Ya, jadi syarikat-syarikat mungkin berasa takut sekiranya kita akan reveal information kepada LHDN dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya tak berlaku. Ya, jadi kita kumpul maklumat adalah bagi tujuan statistik, bagi tujuan perancangan untuk kerajaan dan stakeholders kita lah. Ya, jadi maklumat itu memang kita jamin tidak akan kita dedahkan kepada pihak luar lah selain daripada digunakan oleh Jabatan Perangkaan sendiri. Jadi saya lihat industrinya sangat pelbagai. Ya, kita biasanya kita cover 5 industri utama lah, ya, daripada pembuatan, ya, pertanian, ya, pelombongan dan kuari, ya, dan perkhidmatan, ya, dan juga satu lagi lah yang utamanya biasanya kita lihat perkhidmatan ini merangkumi lebih daripada 80% daripada kita punya coverage lah. Ya, sesuai dengan zaman Datin Sri, mungkin ada kaedah penggunaan data yang berbeza dipraktiskan. Okey, macam banci, ya, banci penduduk kita menggunakan tablet. Ya, tetapi banci ekonomi ini dia agak berbeza kerana soalan-soalannya dia melibatkan rujukan kepada laporan-laporan keuangan ataupun akan disimpan oleh pelbagai-pelbagai bahagian di syarikat, kan. Jadi ia agak sukar sekiranya pembanci menggunakan tablet lah, ya, untuk mengumpul maklumat. Jadi kita tidak akan menggunakan tablet seperti mana kita menggunakan pendekatan di dalam banci penduduk. Sebab banci penduduk kita akan jumpa kepada ketua isi rumah, so dia akan menjawab semua soalan kita, kan. Kita tak perlu lagi merujuk kepada pegawai-pegawai atau di bahagian-bahagian lain lah, ya. So lebih mudahlah kita menggunakan kaedah secara online ataupun secara mengisi sendiri borang soal selidik lah. Ya. Jadi macam mana dengan kesediaan kepada petugas, ya? 5 tahun sekali, ya, 5 tahun sekali. Okey, kita akan mengambil anggota sambilan juga, ya, untuk melaksanakan kerja-kerja operasi. Ya, dalam untuk tahun ini kita akan dijangka akan mengambil lebih kurang dalam 1,200 my steps lah ataupun pekerja sambilan, ya, daripada di seluruh negara lah. Jadi mereka inilah yang akan membuat kerja-kerja luar sebagai pembanci dan juga bertugas sebagai di pejabat, ya, untuk melakukan prosesan kepada data-data yang kita kumpul tadilah, ya. Berakhir September, namun bila dijangkakan kita dapat melihat hasilnya. Okey, itu yang penting, kan, Fiti, kan. Ya, jadi kita
sebelum-belumnya kita akan keluarkan maklumat awalan ya pada tahun ini jugalah ya. Saya selewat-lewatnya kepada sehingga akhir tahun atau 31 Disember ataupun sekurang-kurangnya pada suku pertama ya tahun 2024 kita akan mengeluarkan laporan-laporan awalan lah, dan kita akan keluarkan banyak laporan kali ini ya, daripada lebih daripada 24 penerbitan lah ya, daripada pelbagai sektor, daripada sektor utama kemudian kepada subsektor yang telah kita rancangkan lah. Ya. Sekali Datin Sri, mungkin pada yang bakal ditemu buat, bakal bersama sama, kuncinya jangan takut ya. Sebab kita mahukan data semua tak akan didapatkan, sebab ini betul-betul khas untuk kita dapatkan maklumat yang tepat. Okey. Jadi itulah saya menyeru kepada syarikat-syarikat ya yang kita telah pun senaraikan ya untuk terlibat di dalam banci ini ya, sebanyak lebih kurang 1.2 juta syarikat yang telah kita senaraikan supaya memberi kerjasama sepenuhnya kepada Jabatan Perangkaan ya untuk menjawab soalan-soalan, memberikan maklumat yang tepat ya, yang sebenar, ataupun sekiranya maklumat sebenar tidak dapat dibekalkan, sekurang-kurangnya memberikan anggaran lah ya. Jadi make sure borang yang dihantar adalah lengkap ya untuk kita laksanakan analisis dan prosesan nanti. Okey, itu adalah penting untuk tujuan perancangan negara lah. Untuk negara ya, kita berkorban demi negara, dan pasti Dawson telah memberikan satu tata kelola ataupun sistem yang terbaik untuk dapatkan maklumat demi indikator kepada masa depan negara. Terima kasih tak terhingga kepada Tan Sri Rosita Talham, Timbalan Ketua Perangkawan Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia, yang berkongsi tentang pelancaran banci ekonomi 2023 yang bertemakan data pembangkit ekonomi negara 1 April sehinggalah pada 30 September 2023. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama. Terima kasih Fitri. Baik, nanti kita akan dengar kembali. Tadi saya dah kongsikan awal tadi lagu Bukan Cerita Biasa. Nanti Roshini juga Rose Rain akan bergabung untuk sebuah lagu yang istimewa. Selepas ini di MHI terus bersama kami. Okey, baik. Kita dah kembali semula. Sebelum kita nak bersama dengan Roshini, ini kita nak bawakanlah tentang kisah adik-adik kita ni. Kabarnya di Johor ramai yang kecewa kerana terpaksa belajar secara PDPR, belajar di rumah akibat daripada situasi banjir yang masih lagi belum reda. Dan saya itulah tadi kebetulan pula kita topik ini, jerat maut lorong kecemasan. Ramai penunggang motosikal guna bahu jalan berisiko rempuh kenderaan rosak. Itu termuat di Kosmo pada hari ini, yang juga kita mahukan keselamatan lah. Kita cari rezeki kan keluar, yang berbasikal berjalan kaki semua. Keselamatan ni aspek utama, kena hati-hati semua pihak. Okey, kami nak wawarkan sesuatu istimewa ditonton penggali kubur dan Miss Sleepwalker. Macam mana kalau setiap malam anda terjumpa seorang perempuan yang berjalan seorang diri, lagi-lagi di kubur? Mesti berlari tak cukup tanah jadinya kan? Kalau nak tahu bagaimana Ashraf, seorang penggali kubur, menyelesaikan misteri tersebut, kenalah tonton drama komedi seram terbaru tonton original Penggali Kubur dan Miss Sleepwalker hari ini. Ya, dibintangi oleh Izzul Islam, Rina Diana, Fendi Bakri, Atika Suhaimi, Ana Rizwan, dan boleh muat tonton aplikasi tonton di Google Play ataupun App Store sekarang. Sebab sekarang ni kita nak jadikan tonton ini sebagai syurga informasi dan juga maklumat anda. Hiburannya sekali. Teruskan menonton Malaysia Hari ini setiap hari. Esok kita bawakan topik Syndrome Down. Perlu diperhalusi dan juga difahami agar tidak timbul stigma. Ku Bersuara, dendangan terakhir daripada Roshini bakal menutup tirai Malaysia Hari ini pagi ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Roshini, Ku Bersuara. Bye. Biar ku tulis semula perjalanan hidupku, ku uraikan semula yang terbuku di dada, aku sadurkan bernada bicara, lemah di mata mereka, ruang hati dipersia, aku dipersendar, ku tak berdaya
ku sangka tenang rupanya tersimpan rahasia. Ku bersuara saat kau berikan derita, terpedaya bukan pengakhiran cerita luka, tercabarnya diriku, murahannya katamu, ku bersuara. Dijual pada mereka, resah jiwa diperguna, aku dipersenda, jaga dari lena, dijanjikan maligai cinta, terkaburi belayan manja, yang ku sangka tenang rupanya tersimpan rahasia. Ku bersuara saat kau berikan derita, terpedaya bukan pengakhiran cerita luka, tercabar